أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بلغ الرسالة، أدى الأمانة، وخسف الأمة، ونصح الأمة، وجاهد في الله الذين آمنوا حق جهاده حتى أتانا اليقين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا رب العالمين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sesekali kamu mati melainkan kamu berada di dalam keadaan Islam. Surah Ali Imran ayat 102. Alhamdulillah, yang saya hormati Tuan Pengerusi dan seterusnya seluruh jawatan kuasa, yang saya raikan tuan-tuan guru, para alim ulama, dan seterusnya kepada semua sekali tetamu jemaat yang dirahmati serta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita bersama-sama merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga. Kerana sehinggalah kepada saat hari ini kita berada di hari yang disebut Sayyidul Ayyam, ataupun penghulu kepada segala hari untuk minggu yang berikutnya dalam kehidupan kita, yang mana kita bersyukur disebabkan Allah masih lagi meletakkan diri kita untuk bersama-sama merasakan seronok dan merasakan kenikmatan, dan juga rasa bahagianya bila dapat melaksanakan kebaikan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Inilah perkara yang besar dalam kehidupan kita, yang kita harapkan biar Allah dapat pelihara bersama-sama hati kita ni untuk sukakan kebaikan sepanjang hidup di atas dunia. Biar Allah dapat pelihara hati kita untuk kita dapat suka melaksanakan kewajipan dan ketaatan pada Allah, dan juga hadir di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Kerana kerja hati ini, muslimin sidang Jumaat dirahmati Allah sekalian, adalah urusan Allah. Kita hanya mampu berusaha dan kita mampu berdoa kepada Allah. Kita hanya dapat berdoa, ya Allah, kuatkanlah hati kami di atas agama-Mu dan ketaatan kepada-Mu. Selebihnya itu adalah urusan dan kerja daripada Allah. Sebab tu ada ketikanya tak pelik bila mana kita melihat sesetengahnya Allah uji dalam kehidupan seseorang itu, yang mana dahulunya sukanya dengan majlis ilmu, tetapi hanya dengan sekelip mata Allah uji dengan kebalikan sedikit hatinya, akhirnya jadi dia benci dengan majlis ilmu dan tak suka pula dengan majlis ilmu. Na'udzubillahi min dzalik. Ada setengahnya juga begitu. Allah jadikan dalam
seronok datang surau dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan tahap bila hadir rumah Allah timbulnya dengan rasa ketenangan hati dalam jiwanya para jemaah sekalian. Tapi ada ketika Allah uji, diterbalikkan sedikit dari sudut hatinya, akhirnya boleh jadi dia rasa tak suka nak hadir di dalam rumah Allah. Rasa datang rumah Allah ni pula rasa satu perkara yang tidak menenangkan pada diri dia. Maka sebab itulah kita minta biar Allah pelihara sampailah akhir hayat kita di atas dunia. Muslimin sidang jemaat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya nak bawa di antara perbincangan yang menarik di dalam Al-Quranul Karim daripada surah Al-Furqan, bermula daripada ayat 63, yang mana dalam ni Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus kepada kita tentang di antara ciri-ciri yang Allah suka kepada seorang hamba dia. Ciri yang Allah suka ni ciri apa dia? Yang dinamakan ciri sebagai sifat ibadur rahman. Sebab tu permulaan ayat 63 daripada surah Al-Furqan, apa dia Allah sebut dalam ayat tersebut para jemaah sekalian? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama wal ladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Dia banyak di antara daripada ayat 63 sehingga ayat 77. Di sini Allah sebut di antara, Allah keluarkan panduan kepada kita. Di antara ayat tersebut berkaitan dengan bagaimanakah sifat-sifat dan ciri-ciri ibadur rahman. Apakah dia ciri ibadur rahman? Iaitu ciri untuk hamba-hamba kita ni nak dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita seronok dalam hidup kita kalau orang-orang yang berada di sekeliling kita ni kasih dan sayangnya dekat kita para jemaah sekalian. Tapi kita akan jadi rasa sunyi, kita akan jadi rasa di sebaliknya kalau orang berada di sekeliling kita ni tak ada perasaan kasih dan sayang kepada kita. Tak payah pergi jauh pasangan dalam kehidupan rumah tangga kita para jemaah sekalian. Bagaimana kita seronok bila mana ada pasangan yang saling meletakkan rasa kasih dan sayang dalam kehidupan. Kita akan rasa indahnya bahagia hidup ini. Kita rasa seolah-olah hidup ni, kebahagiaan ini adalah hak milik kita. Tapi cuba bayangkan satu ketika bila mana berlakunya perselisihan faham, bila berlakunya salah faham, komunikasi dan sebagainya para jemaah sekalian, bahkan sampaikan tahap 3 hari tak bercakap. Ni kena hindarkan, kena elakkan, jangan tidak bertegur sapa sampai kepada hari yang ketiga para jemaah dirahmati Allah sekalian. Dan ketika itu bila mana hilang pula kasih sayang di antara insan dalam kehidupan, pasangan yang ada dalam hidup kita, masa tu kita rasa Allah Akbar, macam tak ada makna hidup dekat atas dunia. Ada anak tapi anak tak kasih, tak sayang, tak cinta dekat kita dalam kehidupan. Kita rasa Allah Akbar, kita rasa sedih, rasa tersentuh dekat dalam hati kita. Tapi dalam masa yang sama, bagaimana pula kita nak menarik perhatian, kasih dan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala? Ada tak Allah bagi tahu kepada kita? Ya, ada. Allah sebut di dalam Quran surah Al-Furqan bermula daripada ayat 63 tadi. Allah cerita apa dia? Nak dapat kasih sayang daripada Allah, cinta daripada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sekali para jemaah dirahmati Allah sekalian, allazina yamshuna 'alal ardi hauna, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa makna tersebut? Hendaklah kamu hidup di atas muka bumi Allah, hendaklah kita berjalan di atas muka bumi Allah dalam keadaan hauna, iaitu dalam keadaan merendahkan hati kita dan rendahkan diri kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sebab tu hari ini kehidupan kita bukan sekadar kita faham hidup kita ni namanya sebagai manusia sahaja di atas dunia. Tapi yang lebih lagi kita kena rasakan hidup kita ni sebagai manusia dan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita dapat merasakan meletakkan hidup kita ni sebagai hamba kepada Allah, maka kita akan faham dalam kehidupan bila sebut hamba kita ada pencipta. Bila sebut hamba, kita ada batasan yang perlu jaga dalam hidup. Bila sebut hamba dalam kehidupan ni, kita nak bawa lebih-lebih sangat pun tak payah nak ke mana para jemaah sekalian. Sebab apa? Kita ada yang lebih besar, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu perkara yang pertama sekali, kata Allah di dalam Al-Quranul Karim yang menyebutkan sifat ibadur rahman, mu nak dapat cinta, nak dapat kasih dan sayang daripada Allah, kena jadi orang yang hidup dalam keadaan merendahkan hati dan merendahkan dirinya. Nak rendah hati, nak rendah diri dalam bentuk yang bagaimana? Apa yang kita nak rendah hati, yang kita nak rendah diri? Kita lihat dalam Al-Quran pula, Allah meletakkan segala macam bentuk sesuatu yang boleh jadi perkara itu sebagai benda yang membanggakan diri dalam kehidupan kita. Contoh apa dia para jemaah sekalian? Allah uji saat mana kita memiliki dengan harta. Saat harta yang kita ada itulah kadang-kadangnya boleh menjadi seseorang itu membanggakan diri dalam kehidupan. Allah beri pula dalam hidupnya, ada seseorang hamba Allah, ada ketikanya Allah beri dengan jawatan dan pangkat dalam kehidupan. Baru-baru pelantikan masjid, pemilihan jawatan kuasa sebagai contoh. Allah bagi tiba-tiba takdirnya dapat naik jadi pengerusi, dapat naik jadi nazir kepada masjid untuk mentadbir dan mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dengan jawatan, dengan pangkat tersebut yang akhirnya seseorang itu boleh jadi bangga diri, akhirnya dia jadi orang yang tidak merendahkan diri dalam kehidupan. Ini nanti kita akan sentuh dalam khutbah Jumaat sebentar lagi para jemaah dirahmati Allah sekalian. Jadi nak sebutnya, yang pertama sekali ini Allah pesan pada kita mesti jadi orang yang rendah diri dan rendah hati kita. Sebab apa? Tak perlulah kita nak sombong dengan apa yang kita ada dalam kehidupan. Sebab tu menarik sekali bila kalau kita lihat wasiat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Orang kita nampak dalam surah Luqman ada banyak pesanan-pesanan wasiat Luqmanul Hakim, dia pesan dekat anaknya. Dan kalaulah kita teliti satu persatu pesanan Luqmanul Hakim kepada anaknya, meliputi bukan sahaja untuk kehidupan di atas dunia, tapi juga merangkumi untuk bila? Untuk hari akhirat, selepas daripada hidup atas dunia akan bertemu pula dengan saat kematian. Dan pesanan ni kita cantik boleh ambil, bawa keluar, jadikan pesanan ini juga untuk dipesan kepada ahli keluarga, terutamanya anak-anak kita para jemaah sekalian. Dalam ayat Al-Quran, dalam surah Luqman pada ayat yang ke-16, antaranya Luqman dia pesan dekat anak dia, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sadaqallahul azim. Apa dia kata dekat anak dia selain daripada ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna zalika min azmil umur. Selain daripada itu dia kata la tusair khaddaka linnas, wahai anakku, jangan kamu berpalingkan wajah kamu, jangan kamu memalingkan wajah kamu dengan sesama manusia yang lain kerana dengan kerendahan sesuatu yang ada dalam kehidupan. Wala tamshi fil ardi marha, sama dengan ayat 63 yang awal tadi Allah sebut sifat ibadur rahman, cuma beza di awal dan di hujung. Kalau dalam ayat tersebut, ayat 63 surah Al-Furqan, Allah kata apa dia? Allazina yamshuna 'alal ardi hauna, hendaklah berjalan di atas muka bumi dalam keadaan yang rendah hatinya. Dalam surah Luqman ayat 16 ayat 18 tersebut dia pesan apa dia? Wala tamshi fil ardi marha, jangan kamu berjalan di atas muka bumi dalam keadaan yang angkuh lagi membanggakan diri. Sebab apa dia? Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sesungguhnya Allah tidak akan kasih, Allah takkan cinta
Orang jumpa kata, bos, saya tak nak kerja, naik gaji ni nanti saya jadi lupa dengan Allah. Kalau dia tak nak gitu, boleh pas bagi tahu para jemaah sekalian. Maka para jemaah dirahmati Allah, dapat naik pangkat, dapat naik gaji, ambil benda tersebut. Tetapi yang menjadi permasalahan dalam kehidupan kita ni, bagaimanakah keadaan situasi diri kita apabila diterima dengan segala kelebihan-kelebihan tersebut. Sama dengan anak dalam hidup. Ada anak yang ramai, alhamdulillah. Bahkan ada anak sekadar seorang itu sahaja pun alhamdulillah. Jangan ada anak yang ramai mengeluh disebabkan dengan apa dia, dengan anak yang ramai tersebut. Hatta diharamkan di dalam Islam, di dalam agama, termasuk dalam bab kategori dosa-dosa yang besar. Apabila seseorang yang dia dalam keluarganya ada anak yang ramai, dalam hatinya ada terdetik, tekan anak tersebut akhirnya bertambah belanja, menyusahkan. Jadi dalam kehidupan, beras pun makin bertambah, belanja pun makin besar. Jadi perkara ini dilarang dalam agama. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu membunuh anak-anak kamu disebabkan dengan kamu takut akan rezeki daripada anak yang kamu ada tersebut. Tambah anak, Allah, memang secara hakikatnya belanja jadi tambah para jemaah sekalian. Tambah anak, fikir pula nak tambah dengan duit belanjanya, dengan makan minumnya, dengan makan pakai dan sebagainya. Tetapi jangan disebabkan itu akhirnya menjadikan terus kita letak dalam pemikiran, dalam hati kita, oh kalau gini habislah duit, tak ada duit lagi dah. Jangan sesekali, agama tidak mengajar dengan cara demikian. Baik, yang pertama sekali, hiduplah kita di atas muka bumi Allah dalam keadaan seorang yang rendah hati dan rendah dirinya para jemaah sekalian. Kaedah nak mendapatkan kerendahan hati, nak mendapatkan kerendahan dalam hati kita sepanjang hidup di atas muka bumi Allah, ayat itu kita kena belajar para jemaah sekalian. Belajar daripada sudut kaedah bagaimana kita nak membawa hati kita ni untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kelebihan yang kita ada menjadikan kita bersyukur dan boleh kongsi dengan orang lain. Dengan kekurangan yang kita ada, kita masih tetap boleh redha dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama tak dinafikan, kita semua nakkan lebih dalam hidup. Tak ada orang nak kurang para jemaah sekalian. Tak ada orang nak kurang dalam hidup, semua nak lebih. Hari ni kalau gaji kerja kita 2,000, kita mengharapkan seronok kalau dapat naik gaji pada 2,500. Hari ni kalau orang kerja gajinya 2,500, dia fikir seronok kalau ada gajinya 3,000 para jemaah sekalian. Tak ada orang rasa yang fikir hari ni 2,500 banyak sangat, nak biar turun gaji ya, jadi 2,000. Tak ada para jemaah sekalian. Bukti kehidupan kita pun gitu. Dulu rumah awal yang kita duduk sekadar ruang tamu, tak ada bilik. Selang berapa tahun kita pindah nak cari ada bilik satu pun tak apa dah para jemaah sekalian. Selang berapa tahun pula lagi dah berkahwin, ada anak, satu tak cukup, nak kena lebih lagi. Jadi kita nakkan dengan kelebihan tersebut, dalam masa yang sama kita tetap boleh redha dan bersyukur. Itu kena belajar dalam kaedah pembelajaran bab tasawuf kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, muslimin sidang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah sebut dalam Al-Quranul Karim pada surah Al-Furqan di dalam ayat yang sama para jemaah sekalian. Allah kata apa dia? Nak mendapatkan kasih dan cinta daripada Allah. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila ditegur oleh orang-orang yang jahil, maka dia akan berkata dengan salama, dengan perkataan selamat dan juga sejahtera. Baik, itu maksud gambaran kasar. Ulama tafsir menyebutkan dalam kaedah ayat tersebut, iza khatabahumul jahilun qalu salama. Makna dekat sini, apabila ditegur oleh orang-orang yang jahil, qalu salama, ini bermakna dia akan balas dengan kaedah cara yang terbaik, cara yang lemah lembut, dengan hikmah para jemaah sekalian. Dalam keadaan dia tidak memberontak, dia tidak meninggikan suara, dalam keadaan dia tidak menunjukkan bahawasanya diri dia ni adalah hebat berbanding dengan orang tersebut para jemaah sekalian. Baik, persoalan dia, macam manakah kita nak tahu yang datang memberi teguran kepada kita itu seperti mana disebutkan di dalam Al-Quranul Karim? Allah kata khatabahumul jahilun adalah daripada
jahil ni. Ini jahil. Tak boleh para jemaah sekalian. Makna bahasa mudahnya diajarkan kepada kita dalam bab tersebut, iaitu apa sahaja bentuk teguran yang sampai kepada kita, jangan kita sangkakan itu adalah orang yang jahil. Boleh jadi dia tu tahu daripada kita para jemaah sekalian, dan boleh jadi yang datang kepada kita memberikan teguran itu betul bukan di kalangan kita yang datang majlis ilmu setiap hari para jemaah sekalian. Sebab apa? Dia ingat satu benda, teguran Allah sampai dalam kehidupan kita dalam macam-macam bentuk, pelbagai situasi dan pelbagai keadaan dan pelbagai jenis latar belakang manusia para jemaah sekalian. Kadang-kadang Allah datangkan teguran, Allah datang peringatan dalam bentuk situasi para jemaah sekalian. Situasi apa? Contohnya time hujung bulan, hari itu betul-betul time itu dapat gaji para jemaah sekalian. Dengan dapat gaji, bila dah dapat gaji, kita pun balik kerja. Kita otak ni dah plan dah. Oh, hari ni dapat gaji, esok nanti hari cuti nak bawa anak isteri jalan sikit, pergi makan kat luar sikit, tidurlah dekat mana-mana sikit untuk masa bersama-sama dengan keluarga para jemaah sekalian. Kita dah plan benda tersebut. Tiba-tiba dalam perjalanan balik, berhenti dekat traffic light, terlanggar sedikit kereta depan tu, kereta BMW. Akhirnya bumper dia jatuh ke bawah para jemaah sekalian. Bila turun-turun duk sembang dengan owner, dia kata tak apa, ginilah, tak payah panjang cerita, kita settle bawa pergi, saya bawa kereta ni pergi dekat kedai. Dia pula nak bawa kedai servis tu bukan biasa, servis center para jemaah sekalian. Servis center BMW. Nama pun BMW, banyak makan wang para jemaah sekalian. Bila pergi servis center, duk tengok-tengok gaji yang baru dapat tadi 2,500, total untuk buat bumper dekat servis center 2,300. Akhirnya jadi plan kejap para jemaah sekalian. Ketika keadaan tersebut boleh jadi, itulah peringatan daripada Allah. Kadang-kadang kita nampak situasi yang berlaku tepat pada masanya. Allah bagi adil dalam kehidupan kita. Tak bagi time hari yang tak dapat gaji, tapi berlaku keadaan tersebut time dapat gaji. Dan bila time tengah dah dapat gaji, dah plan lain-lain, tiba-tiba berlaku macam tu. Bermaksud apa dia? Kena fikir dan kita kena cuba ingat balik. Dengan harta kita ni berapa lama dah agak-agak tak sedekah, nampak gaya ni. Harta kita ni patut boleh zakat, tapi rupa-rupanya dia fikir, terlupa nak keluarkan zakat. Allah datangkan peringatan dalam bentuk tersebut. Ada juga Allah jadikan dalam peringatan situasi kematian para jemaah sekalian. Kematian dia cukup dah mencukupi untuk kalau kita ambil yang berlaku tu sebagai hikmah pada diri kita. Minggu yang pertama dapat berita kematian kawan tempat kerja para jemaah sekalian. Sama-sama duduk makan minum dekat tempat kerja para jemaah sekalian. Selang seminggu pula dapat berita kematian dalam satu kawasan taman perumahan para jemaah sekalian, walaupun di lorong yang lain. Selang minggu yang berikutnya pula dapat berita kematian satu lorong yang sama je dengan rumah. Selang pula minggu berikutnya pula dapat berita kematian siapa dia? Di kalangan ahli keluarga yang terdekat. Selang minggu berikutnya pula Allah takdirkan kematian tu jiran betul-betul sebelah kiri ataupun kanan rumah kita. Cuma tak sampai pada kita lagi para jemaah sekalian. Jadi bila gitu, sebenarnya itulah di antara bentuk-bentuk yang Allah datangkan sebagai teguran. Kita dok tengok, saya yakin dan percaya mungkin semua pernah alami, termasuk dengan saya. Pada dia masa tu karyawan ni meninggal, lepas tu jiran pula meninggal, lepas tu dalam kalangan ahli keluarga pula meninggal. Bila duduk sekejap fikir, kenapa kerap sangat berlaku berita meninggal dunia? Lepas tu kerap tu pula yang berlaku hampir-hampir makin dekat. Cuma tak sampai kat kita. Maknanya ya, peringatan mungkin jangan terlalu seronok sangat. Ada benda yang kena ada batasan, kena beringat juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang kedua. Dan perkara yang kedua ni, muslimin sidang jemaat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bila teguran yang datang, dia akan dalam keadaan berlapang dada menerima teguran. Dalam masa yang sama, qalu salama, dia akan membalas dalam keadaan yang baik dan lemah lembut. Kata terima kasih sebab bagi teguran. Tak kiralah walaupun siapa yang datang tegur dekat kita para jemaah sekalian. Dan jangan sekali, bukan sifat ibadur rahman, bila sampai dengan teguran, kau siapa tegur aku? Kau datang surau masjid pun tak nak nampak batang hidung, tiba-tiba datang sekali nak tegur dekat aku. Ini bukan sifat yang Allah cinta dan Allah kasih. Jadi muslimin sedang jemaat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, insya-Allah rezeki kesempatan lain kita akan sambung dalam 13 lagi perkara yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang ciri dan sifat ibadur rahman, insya-Allah. Wallahu a'lam
yang lemah dan kurang pada diri saya, mohon ampun dan maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullah